Pertama sekali, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Abang Acoy kerana sudi meluangkan masa. Walaupun kita tahu sibuk tapi sudi juga meluangkan masa untuk kami mengadakan bicara santai. Okey, jadi pertama sekali saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu kepada saya, Siti Aisyah binti Rafi. Seterusnya, saya Wong Sing Hui. Dan seterusnya, dan saya Muhammad Hilmi. Okey. Jadi pertama sekali nak tanya lah, Abang Acoy sihat? Alhamdulillah sihat. Busy sikit tapi alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Dah makan belum? Dah lunch ke belum? Belum lagi, belum lunch lagi. Oh, belum lunch. Okey, jadi kalau belum lunch tu kena tetap bertenaga untuk menjawab soalan-soalan yang sangat hangat daripada kami. Boleh, tak ada masalah. Okey je. Jadi baiklah, bab kata pepatah tidak kenal maka tidak cinta. Jadi apabila sudah kenal jangan jatuh cinta pula. Sebab Abang Acoy kita sudah berkahwin jangan nak menyonol-nyonol pula. Okey, gurau petang. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, eloklah sekiranya saya menceritakan sedikit latar belakang Abang Acoy. Okey, tolong besarkan slide boleh? Dah ke? Okey, saya teruskan Okey, jadi sedikit biodata Abang Acoy yang pertama. Hilang slide-nya. Kejap ya, kita ada masalah teknikal sikit. Okey. Besarkan slide. Alright. Okey, jadi kita teruskan Nama sebenar adalah Zai Hamzah. Ganggu Jadi maaf ganggu Okey, jadi boleh Aisyah, saya tahu nama saya penuh yang ikut. sebetul-betulnya tak Abang Acoy? Okey. Nama saya memang pendek je. Nama asal saya Zai bin Hamzah. Nama samaran orang panggil Acoy. Saya punya nama memang 3 huruf je, Z-A-I. Hamzah tu adalah ayah saya. Yes, betul. Tapi saya lebih kenali Zai Hamzah lah. Saya gabungkan terus lah. Begitulah cerita dia. Sangat. Betul-betul. Sebab sekarang biasanya nama sebenar sangat-sangat panjang. Jadi nama Zai Hamzah ingat ada lagi nama rupanya Zai Hamzah ada. Acoy. Kuala Lumpur dan menetap di Selayang iaitu Batu Cape. Dan tarikh lahir adalah 10 Julai 1991 dan kini Abang Acoy masih muda lagi dan berbisa kerana baru berumur 31 tahun. Okey, jadi Abang Acoy berkejaya dalam penulisan lirik, penciptaan lagu, pemain tak utama kumpulan Flow 88 dan pengasas kumpulan Flow 88. Jadi antara pencapaian Abang Acoy
dalam dunia seni ini adalah Anugerah Menteri After Copyright Protection iaitu MSCP 2022 dalam kategori lagu Melayu genangan terbanyak bagi lagu hitam. Terbanyak. Okey. Seterusnya memiliki beberapa lagu popular seperti Zalika, Hutan, Akila, Gaduh dan banyak lagi. Okey, seperti yang kita tahu banyak sangat lagu-lagu Flow 88 ni yang sangat-sangat menarik untuk kita nyanyi bersama, yang sangat-sangat memberi manfaat. Jadi itu adalah karya, salah satu karya Abang Acoy. Okey. Jadi seterusnya, okey. Jadi terusnya kita ke soalan hangat yang pertama. Okey, Abang Acoy dah bersedia dengan soalan yang pertama? Okey. Soalan pertama adalah begini. Bolehkah Abang Acoy menceritakan serba sedikit perjalanan Abang Acoy dalam dunia seni kepada kami? Okey. Okey, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Perjalanan seni saya bermula daripada umur saya 12 tahun. Saya Falik dengan Amir. Kita orang memang satu kampung di Kampung Melayu Batu Cave. Kita orang dah memang main muzik waktu tu. Cuma kita main muzik tu tak adalah orang cakap sebagai profesional atau apa. Kita main sebagai kita minat dan kita memang suka tentang muzik. Jadi waktu tu saya memegang jawatan sebagai gitar juga. Amir second gitar saya pun dia sama juga main gitar dan Falik adalah drummer band saya dulu. Sekarang dia merangkap basis, dulu dia drummer. Jadi kalau ikutkan umur kita orang, saya dengan Amir adalah sama umur. Falik adalah 3 tahun tua daripada kita orang. Oh. Jadi peringkat kita orang tu dia jadi macam adik dengan abang. Waktu dulu saya panggil Falik tu abang Falik. Sebab dia form 3, saya baru darjah 6 macam itulah. Perjalanan kita orang bermain muzik saya dengan Amir, cuma saya jumpa Falik ni lebih kurang dalam 2-3 bulan. Sebab saya jumpa dia bukan pasal apa, dia memang kira dia terror main gitar orang cakap kan. Dia terror main gitar. Jadi saya pun belajar dengan dia. Itu adalah guru pertama saya. Falik tu adalah guru pertama saya. Dia ajar saya tentang mengajar gitar untuk bermain lagu lah. Bukan asas chord tapi bermain lagu. So bila saya dah belajar dengan dia semua, and then kita pun mulalah jamming. Kita mula jamming and then Falik pun dia main drum apa semua. Lepas tu sampai satu masa kita orang benda tu dah makan bertahun daripada darjah 6 dah form 1, form 2 kita orang kerap jamming, form 3 sampai kita orang form 3 kita orang dapat satu show. Itu adalah show pertama kita orang selepas 3 tahun kita orang bermain muzik, iaitu show Rumah Orang Kahwin. Okey, bermain di rumah orang kahwin. Jadi bila bermain di rumah orang kahwin, kita orang orang cakap, itulah show pertama kami. Yang bayaran dia adalah satu orang RM5 yang dibayar. Tapi waktu tu kita orang rasa seronok sebab bila kita main alat muzik, kita berdepan dengan orang ramai yang enjoy muzik kita. Dan waktu tu pun lagu yang kita main pun adalah lagu 60-an, satu lagu tu je. Satu lagu 60-an tu tajuk dia Hidup Bersama. Saya rasa dekat 2 jam kita main lagu tu je ulang-ulang. Tapi waktu tu kita orang rasa seronok dan kita orang anggap benda tu memang macam memori yang pertama lah untuk kita orang. Masuk kita orang dah form 4, form 5, saya pun dah nak SPM, kita orang kerap masuk Battle of the Band. Tapi dalam tempoh 2 tahun daripada form 3 sampai form 4 tu, 2 tahun tu kami praktis lah dengan band. Kami buat arrangement, kami buat lagu. Dalam masa sama saya pun waktu tu pun dah membuat lagu, tapi lagu tu saya buat hanyalah untuk diri saya. Maksudnya saya buat je, saya jenis suka buat lagu. Bukan saya buat lagu pada waktu tu saya nak bagi artis tak. Saya pun tak pernah terfikir nak masuk radio ke apa tak. Saya suka membuat lagu ni supaya macam saya, macam mana cakap, macam setiap orang ada diary, setiap orang ada dia punya hobi kan. Kumpul stamp apa semua, tapi hobi saya memang buat lagu. Saya memang minat buat lagu.
Jadi di waktu saya form 5, saya dah serius, kita masuk Battle of the Band. Saya Falik dengan Amir dan waktu tu ada drama yang saya jumpa iaitu Akram. Akram saya belum jumpa lagi. Saya jumpa selepas ni. Bila kita orang dah form ni, kita jadi serius, kita main Battle of the Band. Kita main Battle of the Band tahun 2010 sampai 2015. 5 tahun kita main Battle of the Band. Tidak pernah menang. Maksud ni kita masuk tu adalah kita masuk suka dan tak pernah menang. 5 tahun kita tak pernah menang. Semua kalah. Masuk bayar tapi kita orang kalah. Tapi yelah, dalam masa sama, kalau kita ambil positif di sini, kita orang belajar daripada segi stage, ketakutan di atas stage tu. Sebab kita orang masuk waktu tu memanglah nak menang. Tapi oleh kerana kita tak cukup pengalaman, kita tak banyak ilmu sangat. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu, kita orang masuk Battle of the Band pasal minat memang kalah. Sampailah kita orang masuk Battle of the Band bila saya dah masuk ke Akram, bila saya dah memasukkan beberapa ahli. Waktu tu Eric dengan Ai belum masuk lagi. Dan kita orang pun dah tahu tentang arrangement lagu, tentang orang cakap music, type music tu, sound music tu macam mana. Kita masuk Battle of the Band, alhamdulillah kita menang. Okay, start daripada tu kita orang dah tahu macam mana cara dia, formula dia, taktik dia. Start dari tu kita orang dah mula menang nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Dia macam tu. Sampailah satu masa, last pertandingan kita orang dekat Vietnam, wakil Malaysia. Dia punya universiti dia saya lupa, saya wakil Malaysia. Band kita orang bertanding semua negara. Nanti saya hantar link kalau ada. Dia punya pertandingan tu ada Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei. Kita orang bertanding sebanyak 200. Dia bukan band saja, penghibur lah. Dia ada artis solo, ada band, ada magician tak silap saya. Okey, sebanyak 200 talent. Panggil 200 talent. Semua negara, kita orang tergolong dalam top 40. Bertanding. Dekat Vietnam untuk saringan pertama di Vietnam, di Ho Chi Minh. Dia punya tu tempat. Dan keesokan harinya daripada top 40 dia jadikan top 10. Kita orang lepas juga. Wow. Hebat kan? Dan alhamdulillah pada malam tersebut melakar sejarah, kita orang juara untuk pertandingan itu. Wow, itu satu pencapaian yang sangat-sangat hebat lah. Itu memang, dan itu adalah last nama Floetic yang kita masuk pertandingan. Kita dah masuk banyak pertandingan, beratus-ratus, tapi itu adalah paling best lah. Sebab the moment is, apa yang kita masuk tu, kita orang bawa muzik, bukannya seperti sekarang, tapi kita orang bawa unsur tradisional. Boleh tengok dekat YouTube. Tapi waktu tu bukan Ai dan Eric lah yang ahli band orang lain. Bila saya pada waktu itu belajar di Aswara, okay, saya belajar di Aswara, and then saya dah final year nak peta penilaian tahun akhir. Okay. Tiba-tiba dapat offer sebab kita orang juara, kita orang dapat offer daripada Black Eyed Peas record Black Eyed Peas kalau pernah dengar lagu dia. Dia offer kita orang untuk menetap di LA untuk sign artis bawah dia orang di Los Angeles. Tapi waktu tu saya fikir, saya bukanlah tak nak ambil peluang. Sebab waktu tu saya penilaian tahun akhir. Sebab dia orang terlalu rushing, dia orang nak jawapan dalam masa seminggu dia orang bagi. Dia cakap okay, seminggu you told confirm, dia bagi flight ticket, dia bagi apa semua, kita pergi LA. Cakap macam tu. Okay. Black Eyed Peas punya ni punya label Dan pada waktu tu kita orang fikir Akram pada waktu tu dah masuk, dia nak kahwin tau. Akram nak kahwin. Akram lagi 2 minggu dia nak kahwin. Rezeki kahwin mungkin. Tak, itu lah. Akram nak kahwin. Lepas tu ada beberapa ahli yang nak peta. Lain satu ada ahli seorang mak bapak dia sakit. Yeah.
Jadi bila orang tu call saya tu confirm yang Chinese tu nama dia Eugene Eugene tu dia banyak tolong ya. Dia banyak tolong sebab Eugene tu sebab dia memang dia lebih kepada macam dia tolong pasal kita orang juara, dia sebab dia yang buat pertandingan tu. Okay. Tapi kita orang terpaksa saya cakap dengan member-member, saya cakap mungkin ada rezeki lain yang lebih baik. Jadi kita orang terpaksa tolak tawaran tu. Boleh tengok dekat artikel tahun 2018 tak silap, 2018, betul lah 2015 kita orang ada keluar artikel di mana Fairy dia lama di Los Angeles ada. Lepas tu sampai kita orang saya habis peta semua habis peta, kita orang terus tetap dengan kita orang punya main band. Tapi dalam masa sama saya habis belajar, saya tak ada terus habis belajar saya terus dapat terus jadi artis tak. Saya habis belajar dalam tempoh saya peta tu. Sebenarnya dalam bidang muzik ke dalam bidang seni kan, dia sebenarnya kita perlu target satu benda yang macam bila kita habis belajar apa kita nak buat. Okay, kebanyakan orang ada degree ada apa, dia start kat situ pasal dia habis belajar walaupun pointer dia yang cakap 3.5 ke atas pun, tapi kalau dia tak ada hala tuju, dia akan jadi seperti yang kawan-kawan saya yang lain, paling general adalah kerja di kedai muzik. Itu paling general lah yang saya jumpa. Okay. Jadi saya cakap dengan orang yang macam, saya lepas habis belajar, saya terus bekerja di luar bidang. Dalam tempoh 3 bulan lah saya kerja. Sebab waktu tu saya simpan satu benda yang macam aku nak kena masuk dalam industri ni. Tapi aku tak ada link, tak ada connection. Tapi saya try lah buat connection tu. Saya pergi bekerja dengan somebody artis ni secara percuma. Saya tolong orang ni buat produce untuk lagu secara orang cakap percuma lah. Sebab waktu tu saya fikir saya tak nak demand, saya belum ada apa-apa nama. Saya nak masuk dalam industri ni kena ada connection. So saya buat benda tu untuk connection lah. Tapi bagi saya tu pengalaman sebab still tak jalan juga. Tapi dalam masa sama, walaupun tak jalan, connection tu tak terjadi, mungkinlah dalam arti kata lain mereka just ambil kesempatan kat atas saya. Saya tak kisah, saya tak ada marah sebab benda ni orang cakap nak buat memang sangat-sangat susah. Jadi apa yang saya lakukan, saya cakap tak apa, aku nak survive, aku kena kerja. Saya kerja jadi dispatch tapi dalam masa sama, saya jadi dispatch, saya still lagi buat lagu. Sebab saya minat. Saya bukan buat lagu pasal nak popular ke, nak apa, tak. Saya minat. Lepas tu tak macam mana, itu cakap bila saya kerja, nak dijadikan benda tu adalah rezeki. Tiba-tiba ada satu orang call saya. Dia cakap, hello ni Zai ke? Dia cakap, ya. Boleh tak nak minta tolong backup artis kita orang? Session lah, main gitar, live, akustik. Boleh? Kita orang bayar 100 tau. Dia bayar 100 cakap alah okey lah 100. Itulah titik permulaan rezeki untuk Floetic punya perubahan daripada band yang dulu sampai ini adalah kawan saya ingat dia adalah gitaris. Dia yang cakap suruh kontak saya pasal dia dekat Sarawak. Dia kat nama dia Zuhaili saya ingat jasa dia. Cakap kau kontak Zai. Kawan aku ni boleh backup. Jadi kalau tak kerana asbab dia mungkin saya takkan berjumpa dengan record label ni. So bila jumpa record label ni, saya backup lah live untuk artis dia. Nama dia artis tu Kanda, ada guide link dekat YouTube. Itu first kita orang, saya dengan Amir. Saya main kahun, Amir main gitar. Saya backup untuk band Kanda. Tiba-tiba bila time dah habis tu, kita makan tu, dia tanya, korang ada tak? Sebab korang Aswaran, korang ada tak band yang muda-muda yang boleh pun cakap lagu yang boleh ni kecil-kecil kan? Saya cakap ada kita orang. Saya tunjuk band saya, Floetic. Kebetulan lah Ai waktu tu dah jadi vokalis kita orang. Sebab Ai dia duduk, dia belajar kat Aswara, ambil foundation. Tiba-tiba cakap dia berminat.
kita orang bagilah kontak. Kita orang bagi kontak. Tapi waktu tu saya tak adalah mengharapkan yang macam saya nak push macam mana dengan bank kita orang. Tak ada. Benda tu saya macam bagi kontak macam secara orang cakap secara santai. Bukan macam bagi kontak, esok tu kontak dia macam mana tak ada. Saya tak buat macam tu. Sampailah satu hari saya bagi kontak hari ni malam, tiba-tiba esok tu dia call saya, petang ni dia nak jumpa semua. Itu yang saya terkejut. Cakap petang ni nak jumpa semua, kenapa Cakap okey, label nak jumpa. Waktu tu lah yang saya rasa macam okey lah, kita try dulu macam mana. Bila jumpa dengan label, tiba-tiba label offer untuk sign kita orang as a artist dia orang. So waktu tu kita pun fikir lah jadi artis. Okey lah, orang cakap daripada tak buat apa kan. Tapi mindset kita orang waktu tu semua ni tak nak, bukanlah tak nak jadi artis. Maksud dia semua ni tak pernah terfikir sampai ke tahap tu nak jadi artis. Jadi teruslah kita orang sign sampailah sekarang, alhamdulillah. Inilah kejayaan dia sampai sekarang. Oh, kiranya bermula daripada tidak sengaja lah, macam suka-suka main gitar-gitar, akhirnya menjadi satu kumpulan yang sangat-sangat berjaya pada masa kini. Okey. Betul. Sangat menarik dia punya jalan cerita kan. Daripada kita ni kalau nak berjaya bukan senang-senang boleh berjaya. Banyak cabaran yang perlu kita lalui untuk kita menempah nama dalam dunia seni ni. Betul tak Abang Choi? Dia soal nak berjaya, betul apa yang cakap, tapi sebenarnya dia bergantung pada rezeki dan usaha sebenarnya. Sebenarnya benda macam itulah. Okey. Jadi sangat panjang huraian yang diberikan oleh Abang Choi, sangat-sangat menjawab soalan lah. Jadi kita teruskan ke soalan yang kedua. Apakah karya pertama yang telah mengangkat nama Abang Choi sehingga dikenali sebagai komposer lagu di Malaysia? Okey, sebenarnya ikutkan karya saya start masuk dalam industri adalah Zalika. Kalau ikutkan, saya tak pernah target macam saya buat lagu orang angkat nama saya ke apa ke, tak ada. Sebab macam saya cakap, saya minat buat lagu dan benda tu soal rezeki. Tiba-tiba macam kita buat lagu, tiba-tiba lagu tu dia popular apa semua kan, dia akan datang sendiri tau. Saya dikenali tu bukanlah start daripada Zalika angkat ke apa, tak ada. Saya secara tiba-tiba, saya rasa macam orang cari saya start lagu kita orang dengan Baby Shima. So lepas Zalika, Akila. Lepas Akila, lagu Goblok Hatiku. Start daripada tu, tiba-tiba ada artis-artis lain yang call saya, yang tanya macam buat lagu berapa bayaran. Start daripada situ lah. Saya macam asal dia cari kan. Dan tu saya fikir macam kenapa tapi saya cakap je lah. Saya cakap saya bukan tak boleh buat lagu untuk artis lain sebab waktu tu saya masih dalam kontrak dengan Rusa, di mana saya punya karya ni sebagai eksklusif distributor, eksklusif publishing. Saya tak boleh buat lagu untuk artis di luar Rusa. Maksud dia artis dalam Rusa saja saya boleh buat. Artis-artis dalam Rusa, maksud dia Floeted, Agilia, siapalah, Baby Shima. Jadi saya terpaksa tolak lah. Saya cakap bukan tak nak buat, tapi memang tak boleh buat sebab kita dalam kontrak. Jadi start daripada tu lah. Lepas dah lagu Belatiku, lagu yang bukan yang mana, lagu Hutang tak silap saya. Betul lah, lagu Hutang. Lagu Hutang tu lah yang membuatkan saya punya bukan nama, saya circle saya yang komposer tiba-tiba dia orang cakap siapalah orang cakap dia say hello dekat dekat media sosial untuk borak-borak pasal orang cakap pasal minat ke, pasal apa ke, orang cakap benda macam tu lah. Kita dah jadi kawan. Start Goblok Hatiku, komposer-komposer banyak jadi kawan saya dan kita orang jumpa kat luar, borak-borak untuk collab apa semua. Jadi dia macam tu lah. Sebenarnya saya rasa dia berkat orang yang kenal saya ni, terus terang saya cakap, daripada label dengan daripada kawan saya Floeted juga, daripada budak-budak band juga. Pasal kadang-kadang ada certain orang minta dekat Ai lagu kan, Ai cakap bukan aku buat, Aceh buat, nah kau contact dia. Faham tak? Maksud dia orang yang
mengenalkan yang saya ni sebagai yang membuat lagu untuk Floyd Tate. Macam tu lah. Faham? So dia macam tu lah yang untuk dikenali tu mungkin lepas dah menang anugerah MACP tu lagi dikenali lah. Tapi sebelum-sebelum ni macam tu lah. Dia lebih kepada connection link daripada mulut ke mulut lah. Macam tu. Okey. Jadi nampaklah kat sini yang sebenarnya kalau karya kita dah sangat-sangat kita menghasilkan karya yang bagus, ramai yang mencari kita. Jadi orang sebenarnya ada kepercayaan kepada kita untuk kita menghasilkan suatu lagu untuk diorang pula. Okay, jadi ini sangat menunjukkanlah bahawa Abang Acoy ni sangat-sangat berbakat sebenarnya dalam dunia seni ni. Okay, jadi seterusnya kita pergi ke soalan yang ketiga. Okay, setelah Abang Acoy banyak menghasilkan karya dalam seni kan. Jadi bagaimana sebenarnya Abang Acoy ni melihat peranan seni dan lagu rakyat di dalam Malaysia? Sebab macam kita tahu sekarang lagu ada banyak genre kan. Ada sekarang yang lagu sendu-sendu, lagu yang macam rancak-rancak, lagu yang memberi nasihat. Jadi bagaimana pandangan Abang Acoy dalam dekat Malaysia ni, lagu dia macam mana? Okay, sebenarnya bagi saya lebih kepada macam tak kisah apa muzik kita nak bawa, apa lagu kita nak bawa, apa lirik kita nak tulis. Yang penting benda tu orang faham, yang penting benda tu orang cakap sedap, orang boleh layan semua. Bagi saya macam Aisyah nama kan, Siti Aisyah. Yeah. Aisyah cakap tadi macam contoh lagu rakyat ni peranan dia kan. Macam saya terus terang start daripada Zalika sampai Roblok Hatiku semua tentang cinta. Orang cakap tentang nama gadis. Tapi kenapa lagu Hutang ni membuatkan percaturan Floyd Tate adalah yang orang cakap sebagai yang tak dia kena mengena dengan lagu sebelum ni. Betul-betul? Saya cakap waktu tu sebab saya cakap dengan bos saya cakap, bos ini lagu Hutang. Ke waktu tu pula tu saya cakap label tak setuju Hutang ni. Memang tak setuju sebab ya lirik pun tepuk amai-amai dalam kupu kan. Zaman-zaman dulu punya lirik itu kan. Tapi pemikiran saya waktu tu sebab saya melihat kalau mengikut database, saya kaji database lagu-lagu Floyd Tate, kebanyakannya kanak-kanak yang suka lagu. Saya ada anak buah, saya ada kawan-kawan yang punya anak. Dia orang cakap, hari-hari dia dengar lagu korang. So sebenarnya lagu Floyd Tate ni yang banyak ditonton ni adalah kanak-kanak dan family. Sebab bila seorang budak buka, dia macam budak kalau dia layan lagu DDN Fan, macam anak saya dia layan lagu, satu lagu tu dia ulang banyak kali. So macam tu juga lagu Floyd Tate dia akan ulang banyak kali. Tu pasal view boleh berjuta-juta pasal oleh kerana anak-anak dia orang ni. Dalam sejarah tak langsung, anak-anak dia orang ni telah menarik minat dekat mak ayah dia orang, dengar sekali dalam kereta asyik lagu ni sampai mak ayah pun dia dah immune dengan muzik tu. Jadi bila saya fikir macam aku kena buat satu lagu action cerita rakyat ni, orang cakap cerita-cerita orang cakap lebih kepada macam kita dulu kita lebih kepada macam dengar cerita storyteller punya cerita. Jadi benda-benda macam tu saya nak kaitkan sebab mana sekolah yang tak belajar tentang hal ni? Mana sekolah yang tak tahu tentang lagu ni? Tepuk Amai-Amai. Waktu tadika confirm lah mesti tahu lagu Tepuk Amai-Amai. Buai laju-laju ni mesti tahu. Jadi kita kena attack budak-budak dulu. Attack budak-budak tu. Tapi dalam masa sama kita attack bukanlah kita buat lagu yang sesuatu yang tak elok. Sebenarnya Hutang tu menceritakan yang direct to the point je. Hutang tu menceritakan kau kena bayar hutang aku, kau hutang aku, kau kena bayar. Tapi dalam masa sama dia dalam secara yang santai, yang orang anggap lagu tu tentang hutang. Sebenarnya kalau ikutkan tajuk tu berat, hutang tau. Tapi kita buat dia secara santai supaya orang anggap hutang ni walaupun dia wajib dibayar, tapi dia masih lagi orang cakap boleh santai-santai lagi lah untuk minta hutang tu, kutip hutang tu. Macam tu lah saya nak tunjukkan. So peranan dia memang saya dah target mindset saya bila aku buat benda macam ni, saya nak pioneer sesuatu benda untuk cerita-cerita ni, lagu rakyat, berpantun apa semua. Jadi bila saya buat benda ni, alhamdulillah bila saya buat saya nampak
ada beberapa selepas saya lagu hutang ada 2-3 artis pun buat juga yang macam ni. So benda tu membuatkan saya ucap okey, aku rasa macam bukanlah pencetus, sebenarnya dulu dah ada dah zaman-zaman dulu, tapi zaman dulu tahun 90-an dulu. Cuma saya cakap aku pencetus untuk kembalikan memori cita-cita rakyat ni punya lagu. Faham tak? Sebab orang tak berani buat, macam saya cakap dalam lirik tepuk amai-amai, buat laju, macam mana nak masuk. Dia orang boleh fikir lagu tu boleh jual, tapi saya fikir tak, saya buat lagu ni bukan pasal untuk jual ke apa. Saya buat lagu ni sebab saya yakin macam boleh, lagu ni boleh. Saya anggap macam tu. Jadi alhamdulillah rezeki. Sebenarnya dia soal rezeki kawan-kawan dengan kita orang bersama kak. Pasal waktu tu kita orang dari segi konteks lagu-lagu memang saya buat, tapi dari segi konteks rezeki tu sebenarnya waktu tu banyak macam Ai dia nak kahwin, Akram dia nak beli rumah. So benda-benda tu dia gabung sekali, sebenarnya dia rezeki bersama. Begitulah. Namun disebab rezeki tu sebenarnya Abang Acoy ni dia mengambil satu risiko yang sangat besar sebenarnya. Sebab macam Abang Acoy cakap tadi, lagu-lagu lama ni bila dibawakan sekarang macam orang tak nak dengar sangat, macam ini lagu lama lah, lapuk-lapuk. Tapi Abang Acoy berani untuk mengambil risiko mewariasikan, menjadikan dia menjadi muzik terkini, bukan muzik yang dulu-dulu. Jadi itu merupakan salah satu orang panggil salah satu inisiatif yang sangat-sangat baik untuk kita bawa lagu rakyat pada masa dulu kepada masa kini. Jadi tahniah sangat diucapkan kepada Abang Acoy berjaya apa orang panggil berjaya menjadikan lagu rakyat ni fenomena pada masa kini juga. Okey, seterusnya soalan keempat. Apakah objektif dan matlamat yang ingin Abang Acoy sampaikan melalui muzik yang dihasilkan? Jadi macam dalam Float 88 terdapat banyak lagu kan, seperti yang kita tahu kan. Jadi ada tak Abang Acoy meletakkan objektif dan matlamat dalam lagu tu? Okay, start daripada lagu hutang. Lepas tu kita buat lagu Cikadun. Lepas tu kita buat lagu 24434. Lepas tu Kong Kali Kong. Lagu tu cerita pasal rakyat. Tapi sebenarnya ada orang cakap lah asyik lagu yang sama je kan. Macam bagi saya bila Floated macam ni lah, kita buat lagu, kita sampaikan lagu benda yang baik lah. Benda yang baik, bukan kita kecam, bukan kita bantai sesiapa. Kita bagi nasihat yang baik, kenapa kita tak teruskan? Contohlah, ada dalam 100 orang, 10 orang dia dah tak minat, dia dah bosan kan. Kenapa kita nak layan 10 orang sedangkan 90 orang ni masih lagi dia suka benda macam ni? Betul? So bagi saya objektif dengan matlamat saya simple je. Untuk Floated, saya akan teruskan dengan lagu yang berunsurkan kebaikan, nasihat apa semua. Dan yang paling penting, bukanlah kita nak stick ke benda ni. Sebab macam saya cakap, Floated ni genre dia akan bila-bila dia boleh twist. Tiba-tiba dia nak twist ballad yang leleh, yang cinta pun boleh. Tapi macam sekarang ni orang masih lagi boleh terima Floated dengan muzik yang macam ni, berunsurkan nasihat apa semua. Saya teruskan lah sebab benda ni benda baik. Bukan benda yang macam contoh kalau istilah rappers dia suka diss kan, diss rapper-rapper lain. Kita tak ambil benda macam tu. Jadi macam untuk saya pula, saya buat lagu untuk Floated, dia ada dia punya track dia macam ni. Untuk artis-artis lain track dia macam ni. Saya bukan nak kejar lagu yang saya buat ni, saya anggap macam okay aku mesti nak popular, nak sedap. Tak, sebab saya macam ni saya buat lagu, objektif saya simple je. Aku buat lagu pasal aku minat. Dan saya buat lagu, saya tak ada yang macam saya ada lagu, saya jumpa artis ni, aku ada lagu, kau nak tak lagu? Tak. Saya tak, bukan macam tu. Saya bukan kejar yang kau akan nyanyi lagu aku, tak. Saya nak macam aku buat lagu, buatlah. Sebab saya minat, macam dia dah jadi hobi lah. Dia buat lagu ni, dia bukan pasal ada job baru kita buat lagu apa semua. Tak. Dia buat lagu ni pasal saya memang minat. Benda-benda macam tu lah. Okay. Oh, faham. Dan ini objektif dan matlamat yang Abang Acoy tetapkan, macam benda tu selagi baik, kita teruskan. Kita jangan dengar orang cakap macam, oh apalah lagu tak best, kita berhenti kat situ. Jadi betul. Objektif dan matlamat yang sangat-sangat perlu ada dalam diri setiap
apa orang panggil, setiap komposer ataupun yang berada dalam dunia seni lah, supaya kita dapat mengekalkan seni-seni yang berkualiti. Okey, seterusnya soalan kelima. Apakah sumbangan Abang Acoy untuk memelihara kesenian bahasa Melayu? Okey, sebenarnya saya buat lirik tu pun ada yang menggunakan bahasa Melayu yang pasar, yang ni. Sebenarnya untuk saya menerapkan sesuatu benda yang dipanggil dia ada bahasa Melayu, ada bahasa Melayu lama, bahasa Melayu Sanskrit, bahasa Melayu ni, dia sebenarnya dia depend kepada apa penceritaan lagu tu yang kita nak cerita. Contoh kita buat lagu pasal cinta kan, mungkin ada lagu apa bahasa Melayu yang kita boleh pakai dalam lagu cinta, contoh macam Chandra, Gemar Asmara Loka, semua benda-benda yang lama punya bahasa kan. Bima Sakti, macam tu lah. Biang Lala, itu bahasa lama sebab itu berkaitan dengan keindahan, berkaitan dengan suasana. Tapi untuk macam lagu-lagu yang straight to the point ni, bukan lagu yang kiasan, dia lebih kepada kita akan pakai, macam saya cakap, bahasa tu dia straight to the point, direct to the point. Dia tak ada macam lagu-lagu catchy ni, kalau kita pakai kiasan boleh, tak ada masalah. Tapi kiasannya yang saya rasa yang paling sesuai adalah berpantun saja. Itu adalah yang saya rasa yang untuk macam contoh lagu Puak Mamal, lagu Cikadul kan, dia kiasan yang macam berpantun, dia kena. Kalau kiasan dia terlalu mendalam, terlalu metafor ataupun terlalu lama dia punya bahasa, takut benda tu tak kena dengan suasana. Yes, daripada segi bahasa memang kita pandang macam lagu ni dia punya lirik mendalam kan. Tapi dalam masa sama benda tu orang cakap dia bukan tak boleh, cuma dia tak sesuai untuk letak. Macam contoh M. Nasir dia letak lagu kan 73 pintu 73 jalan. Kita dengar lagu ni betul berat, tapi orang still boleh terima, betul tak? Jadi kita nak capai tahap macam tu, macam M. Nasir tu, kena tanya dia pula, dia buat lagu dah berapa tahun, dia punya pengalaman dah berapa lama. Jadi macam saya macam orang cakap, bahasa Melayu ni kita akan tetap letak, cuma dia dari segi penyampaian tu nak straight to the point ataupun nak secara kiasan, itu je, mengikut lagu masing-masing. Itulah cerita dia. Betul. Okey. Baiklah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sejahtera kepada Abang Choi dan nama saya Wong, dan saya akan lanjutkan pertanyaan pada hari ini. Boleh ke Abang Choi? Boleh Wong. Boleh dengar. Boleh. Okey. Baiklah, soalan yang seterusnya. Nak tanya, apakah yang mendorong Abang Acoy untuk mencipta lagu yang menerapkan kesenian bahasa Melayu dan mempunyai unsur-unsur nasihat seperti lagu Cikadun dan Hutang? Sebab apa yang saya nampak lah dalam dekat music video bagi yang lagu Hutang, saya ada nampak yang ada tarian kuda kepang dan juga ada yang berkaitan dengan pencak silat. Yang tu memang bagi saya lah, saya sebagai rakyat Malaysia yang berbangsa Cina, memang yang tu kali pertama saya nampak budaya-budaya Melayu sebegini.
Jadi memang saya rasa saya ada macam kenal berkenaan dengan budaya Melayu melalui lagu ataupun music video. Jadi nak tanya apakah yang mendorong Abang Acoy untuk membuat macam penerapan budaya sebegini. Itulah. Okey, sebenarnya mendorong saya nak buat lagu ni adalah first macam saya cakap, target audience kita kanak-kanak. Bila kita membuat satu lagu tu, kita mesti nak benda tu feedback yang baik. Jadi saya jumpa lagu Cikadun, dia orang nyanyikan apa semua. Sebenarnya start lagu Hutang, lagu Cikadun, lagu 24434 tu dia orang boleh sing along, dia orang nyanyi dan dia orang tahu okay, saya cerita. Kalau lagu Hutang dia orang nyanyikan, dia orang boleh happy dengan tu. Maksud dia kita ajar dia sebenarnya nasihat satu benda yang baik. Cuma dalam keadaan santai, dan budak-budak tu dia mesti macam dia suka lah lagu tu. Lepas tu lagu Cikadun tentang dadah, jangan ambil dadah apa semua. Dan lagu 24434 tentang solat. Jadi apa yang saya nak terapkan ni, kita kena terapkan awal-awal dekat kanak-kanak dulu. Sebab kita pun ada pepatah cakap melentur bulu biar dari rebungnya. Jadi bila kita target audience kita kanak-kanak, kita kalau daripada segi konteks yang kita nak benda tu orang cakap pahala lah kan. Kita ni titikkan nilai-nilai murni yang dalam diorang, mungkin salah seorang dari diorang akan efek dekat hati dia. So macam tadi orang cakap kenapa dalam lagu Hutang ada pakai kuda kepang, pakai silat. Okey, saya belajar suara, Eric belajar suara, Ai belajar suara. Kita orang memang belajar dekat sana adalah kesenian budaya. Kita orang belajar macam-macam tarian Chinese punya tarian pun kita ada belajar yang pakai sapu tangan tu. Ai lupa apa nama dia. Dia ada pakai sapu tangan. Lepas tu Indian punya pun ada juga. Jadi sebenarnya dekat suara tu kita orang belajar, kita orang ada semua ilmu tentang tradisional dalam tu. Tu pasal bila saya buat lagu, kalau tu macam saya cakap, kalau lagu Hutang tu sesuai dengan tarian kuda kepang dengan daripada segi visual, sebab MV Eric buat, so dia nampak daripada segi visual dia nampak kuda kepang punya tarian nice, silat nice. Lepas tu saya pun ambil melodi daripada Nusantara punya music masuk dalam music lagu Hutang. Nice. So kita boleh lah buat. Maksud dia still boleh dia sesuai. Kita ambil kalau dia tak sesuai macam saya cakap, dia macam bahasa tak sesuai, kita tak ambil. So sebenarnya dari segi proses penciptaan lagu ni, dia ada banyak-banyak tangga dia untuk kita lepasi. Jadi yang macam soalan tadi mendorong saya buat adalah sebab saya nak bagi generasi yang sekarang, yang kanak-kanak ni di masa akan datang nanti, ada nilai-nilai murni yang dalam diri dia boleh ingat. Nasihat lah, sebab kita tak boleh nak nasihat orang yang dah besar, macam orang cakap orang dah tua baru kita nak nasihat, tak makan. Dia kena kanak-kanak dulu kita start baru boleh. Saya pun setuju dengan pandangan Abang Acoy lah, sebab kalau bagi kanak-kanak memang mungkin pada mula-mulanya mereka dengar mungkin hanya minat je. Lepas tu mungkin lama-kelamaan mereka, sebab Abang Acoy pun ada katakan mereka ulang-ulang macam tu, mungkin lama-kelamaan masa dengar, lepas tu masa mereka tengok dengan music video, mereka boleh macam ada ilmu, ada input. Yes, betul. Mereka. Betul, benda tu lah. Betul. Faham. Jadi memang sebab generasi sekarang, generasi muda, mereka macam kurang ada ilmu pengetahuan tentang budaya kita, budaya ataupun budaya yang tradisional. Itulah. Jadi saya rasa memang sangat baguslah. Okay. Boleh tak proceed ke soalan yang seterusnya? Okey, jadi soalan yang ketujuh, pada pendapat Abang Acoy, adakah masyarakat kini masih menerima lagu rakyat dalam kehidupan seharian? Okey. Pendapat saya simple je. Lagu rakyat tu dia dah jadi satu lagu yang evergreen. Okey. Lagu rakyat sebab
tak silap saya lagu Tepuk Amai-Amai tu daripada saya kanak-kanak lagi. Sampai sekarang pun diorang guna lagi. Saya tengok dekat web YouTube tu lagu yang betul-betul original Tepuk Amai-Amai apa semua kan. Saya tengok view diorang lagi lah ratus-ratusan juta Lagi tinggi. lagi tinggi. Kita tengok lagu Didi and Fan, dia buat versi Didi and Fan Tepuk Amai-Amai still lagi. Orang tengok. Lepas tu lagu Tiga Kupang, lagu Bapak Ku Pulang Dari Kota, lagu-lagu rakyat macam tu kan. So bagi saya sebenarnya kita dah lagu-lagu begitu kita dah terimmune. Kita dah boleh macam ni lagu kanak-kanak. Cuba bagi saya satu lagu kanak-kanak yang baru dia buat, yang fresh. Mungkin benda tu nak ambil masa lama untuk orang ingat. Contoh macam lagu Didi and Fan, lagu pasal semut berkawat satu macam tu lagu dia. Lagu tu anak saya minat Tapi dalam banyak-banyak lagu Didi and Fan yang fresh, anak saya minat lagu tu. So mungkin lagu tu nanti di masa generasi lagi 100 tahun akan datang akan jadikan lagu tu sebagai evergreen macam zaman kita Tepuk Amai-Amai ni. Benda-benda macam tu. Jadi bagi pendapat saya memang lagu rakyat ni masih dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mak memasak, anak tengah main kat depan tengok TV, mak secara tak langsung akan terdengar apa yang anak dia dengar. Macam tu lah. Betul tu. Mungkin ada lagu yang baru yang akan hasil pada macam masa depan, tapi yang lagu yang lama macam yang kita sudah biasa, macam kalau bagi saya lah macam Rasa Sayang ke, itu saya rasa memang tidak akan hilang. Memang akan sampai ke generasi-generasi yang akan Ya, betul. Okey. Boleh? Baiklah. Soalan yang seterusnya, apakah cabaran yang Abang Acoy pernah alami semasa menjadi seorang komposer lagu di Malaysia? Apakah cabaran? Mungkin ada tak cabaran yang khusus semasa Abang Acoy macam komposkan lagu yang supaya lagu tu boleh macam lebih popular. Macam tu. Okey, dia cabaran saya sebenarnya yang paling saya rasa benda tu sebagai cabaran adalah sebelum saya jadi komposer. Tapi selepas saya jadi komposer ni, saya rasa cabaran tu tak ada sangat sebab saya dah tahu apa orang cakap step by step kerja sebagai komposer ni. Faham tak? Maksud saya step by step tulis melodi, tulis lirik, masuk studio, arrange lagu, kita touch up sikit, masuk vokal, mixing, master. Macam tu lah proses buat lagu. Sebab maksudnya dia ada langkah-langkah yang sangat macam rumit lah macam tu. Yes, rumit. Belajar yang banyak. Okay. Tapi saya tak rasa benda tu rumit sebab sewaktu proses recording yang real sekarang macam Freud buat sekarang ni pun, dulu saya dah pernah buat kan. Saya cakap saya pernah bekerja secara percuma dengan orang kan. So saya dah tahu proses tu. Tu saya cakap saya tak anggap bila saya kerja percuma dengan orang tu, saya anggap benda ni macam orang tu tipu saya menggunakan saya. Tak. Saya anggap benda tu ilmu supaya bila saya dah dalam usaha muzik, dah dalam industri, saya dah tahu lah benda tu. Kira orang tak boleh nak macam tipu daripada segi harga, berapa dia charge. Sebab saya dah tahu setiap benda-benda ni berapa harga dia yang orang tak boleh nak tipu, tak boleh nak orang cakap, yelah kadang-kadang orang tak ada ilmu. Tiba-tiba ada orang cakap, aku nak buat lagu untuk kau ni, kau bayar aku 5,000, aku bagi terus, siap sekali mixing master. Kadang-kadang ada orang percaya, kadang-kadang 1,000 pun ada gak orang percaya. Sebenarnya benda-benda tu dia depend. Sebenarnya apa yang dijanjikan tu adakah demo ataupun full music. Itu je. Kadang-kadang orang tertipu tu. Banyak kawan-kawan saya yang nak jadi penyanyi, yang dia ada kawan seperti saya, dia tak nak jumpa saya tanya pendapat. Dia terus buat. Tahu nanti bila benda tu dah tak jadi, terus dia tanya saya, aku kena tipu apa semua. Benda-benda macam tu. Tapi cabaran saya, dia tak ada. So far tak ada lagi cabaran. Mungkin cabaran saya adalah daripada segi masa lah. Sebab saya akan record, saya akan habis selalu 6 pagi, 7 pagi lah.
balik rumah. Mungkin itulah. Itu je lah saya rasa daripada segi masa. Sebab Abang Achoy dah ada keluarga kan, kena memerlukan masa untuk keluarga, lepas tu kerja. Betul. Okay. Sebab Abang Achoy dah lalui semua semasa abang masih muda, macam dah ada pengalaman, ada macam pergi cari kerja sampingan, yang kerja sampingan tu berkaitan dengan muzik, berkaitan dengan apa yang Abang Achoy minat lah. Jadi itu saya rasa boleh jadi satu macam tips bagi orang-orang muda sekarang, macam kena ada seperti yang Abang Achoy katakan tadi, macam kena ada haluan tuju. Sekiranya ada macam apa yang kita buat, kita pergi je. Macam ada haluan tuju lah, macam faham. macam tu. Baru ada pengalaman, lepas tu mungkin masa kita berhadapan dengan cabaran tu mungkin dia tak jadi susah sangat. Itulah. Okey, itu saja daripada saya. Jadi saya jemput saudara Hilmi untuk pertanyaan yang seterusnya. Okey. Baiklah. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Okey. Okey. Nampaknya line Hilmi agak tergendala, jadi saya teruskan kepada soalan ke-9 boleh? Okey. Jadi soalan ke-9, apakah reaksi atau maklum balas yang paling memberi kesan yang pernah Abang Achoy terima daripada pendengar-pendengar? Mana tahu ada puji-pujian yang sangat macam wow, macam tu yang menyentuh perasaan, boleh Abang Achoy kongsikan? Okey, dia ada positif ada negatif lah. Tak semuanya apa yang kita buat orang akan terima kita semua positif. Okey, daripada segi positif ada satu, kita orang banyak healing budak-budak sakit lagu kita orang Ada satu adik, nama dia Adik Amira, tak silap saya, Adik Amira. Dia cancer lymphoma tahap 4. Okey, dia cancer lymphoma tahap 4. Mak dia komen je dekat kita orang punya YouTube. Mak dia komen, dia cakap anak dia selalu dengar lagu Floyd, anak dia cancer lymphoma tahap 4. Lepas tu anak dia selalu dengar Floyd, lepas tu anak dia teringin nak berjumpa dengan Floyd. Lepas tu dia cakap anak dia hafal lagu Floyd semua lah. And then kita orang carilah kontak, tak di reply sebab dia balas dekat YouTube punya komen. Ada one day tu tiba-tiba ada komen yang lain yang mungkin dia kenalan yang mak kepada kanak-kanak. Tiba-tiba dia cakap anak dia dah pergi kan, tapi sebelum anak dia pergi tu last anak dia tengok adalah dengar adalah lagu Floyd last. Itu satu. Lagi satu, kanak-kanak autism, dia tak boleh cakap, tak boleh apa. Tapi yang paling saya respect, semua lagu Floyd dia boleh nyanyi. Dia tak boleh cakap dia kanak-kanak autism, dia tak cakap macam yang orang cakap yang lancar. Maksud dia bukan lancar, dia memang tak cakap lah dengan orang. Kau cakap abah ke ibu ke apa ke tak. Tapi lagu Floyd dia boleh nyanyi full. Yang baik lagi kanak-kanak dengar lagu 24434 bila dia jumpa bapak dia kan, abah jom 24434. Faham tak? So benda-benda macam tu yang kalau itu positif sebenarnya banyak saya kongsikan 3 tu sebab yang beri kesan kat saya macam dia terlalu macam kita healing budak-budak sakit apa semua kan. Benda tu salah satu, saya pun ada anak, saya rasa benda macam itu secara tak langsung telah dia tangkap sikit lah saya punya hati. Macam komen-komen negatif biasa lah. Bila komen negatif macam saya cakap, dalam semua orang
tak semua suka kita, tak semua yang minat dengan kita. Jadi bila yang tak minat dengan kita tu, saya panggil dia sebagai haters lah. Saya anggap benda tu sebenarnya dia haters, dia penting juga. Sebab kalau kita terlalu banyak sangat komen yang memuji, nanti satu kita lupa diri, satu lagi kita akan jadi macam benda tu tak best. Dia sebenarnya dalam kehidupan ni dia kena ada balancing, dia kena ada balancing yes dengan no tu. Kalau macam Chinese yin and yang tu dia kena ada balancing benda tu. So benda-benda macam tu lah bagi saya, macam saya tak ambil kisah pun untuk negatif, sebab bagi saya kalau kita nak jadi anak seni ni, kita kena relax, kita kena buat relax je, jangan koyak ke apa ke, benda-benda macam tu lah. Tapi banyak memberi kesan saya adalah positif, banyak beri kesan positif kat saya. Okey, itu. Baiklah, itu apa yang kita dapat dengar tentang maklum balas yang Abang Acoy dapat selama dia menjadi komposer lagu untuk kumpulan Float 88. Dan kita terus kepada soalan yang ke-10 untuk Abang Acoy. Apakah projek atau rancangan masa depan Abang Acoy dalam mempromosikan dan mengembangkan lagu rakyat di Malaysia? Okey, sebenarnya saya tak ada apa pun perancangan untuk lagu-lagu rakyat ni. Bagi saya just work on flow. Bagi saya macam ni lah, saya dah cetus satu benda yang orang cakap menggunakan lagu-lagu rakyat, lagu-lagu seloka ni, dan artis-artis lain pun dia dah menggunakan juga. Bagi saya benda tu kira dah sukses lah. Saya tak ada nak macam, sebenarnya saya bukan jenis komposer yang nak pening kepala, apa lagu aku buat, apa lagu buat. Sebab bila kita meletakkan satu satu yang macam beban untuk kita buat lagu tu mesti takkan jadi. Tu pasal saya cakap, saya Wak Emma ada pendengar ke tak ada pendengar ke, saya tetap juga akan membuat lagu. Saya tetap juga akan tulis lirik. Sebab saya tak meletakkan diri saya tulis lagu ni sebagai nak membebankan dan nak bagi macam fikir aku nak popular lagu aku, tak. Macam tu lah. Jadi untuk perancangan saya tak ada pun sangat untuk promosikan, nak kembangkan lagu rakyat ni. Sebab bagi saya dah buat satu benda yang mana artis-artis lain pun ikut juga. Itu dah salah satu benda yang saya rasa benda dah sukses lah. Benda-benda macam tu. Betul-betul, sebab kita buat benda yang kita suka, kita akan dapat apa yang kita nak. Daripada kita buat benda yang membebankan kita, itu menjadi masalah untuk kita kan. Baiklah, kita terus kepada soalan terakhir untuk temu bual hari ini, iaitu apakah harapan Abang Acoy terhadap generasi muda supaya mereka dapat memperjuangkan lagu-lagu rakyat di Malaysia? Okey. Harapan saya simple je. Sebenarnya untuk generasi muda dapat perjuangkan lagu rakyat ni, bagi saya kita dah tak perlu perjuangkan pun, sebab kita sebenarnya dah perjuangkan dah. Secara tak langsung kita dah perjuangkan lagu rakyat Malaysia ni. Cuma kita tak tahu benda tu sebagai diperjuangkan ke apa. Sebab macam saya cakap tadi dengan Wong tadi, sebenarnya lagu Tepuk Amai-Amai yang versi rakyat ni apa semua yang saya buat ni apa semua ni, sebenarnya kita dah immune dengan lagu sebelum ni, lagu lama. Jadi bila dah terimmune dengan lagu lama tu, secara tak langsung generasi berikutnya pun akan dengar juga. So benda-benda macam tu bagi saya, kita sebenarnya dah memperjuangkan pun lagu rakyat ni. Cuma lagu rakyat yang lama lah, bukanlah lagu rakyat yang current sekarang, yang terbaru. Benda-benda macam tu. Dan kalau generasi muda, mungkin kanak-kanak yes dia tahu lagu rakyat. Sebenarnya yang generasi muda zaman-zaman
sekarang umur 20-an, 18 pun, dulu zaman dia kanak-kanak pun dia tahu kan lagu rakyat ni. Sebenarnya lagu rakyat ni bagi saya, kita dah perjuangkan dah pun. Kita dah mau cakap macam mana, setiap tahun mesti akan ada orang masuk tadika nyanyi lagu tu. Sama juga. Dia akan ada setiap tahun lagu tadika, orang mesti akan lagu. So, secara tak langsung benda ni dia dah macam universiti lah. Untuk lagu, untuk tadika, dia dah nyanyi lagu Tepuk Amai-Amai Rasa Sayang ni, dia dah jadi sebagai satu benda yang macam wajib kat sekolah pakai. Jadi saya rasa harapan saya supaya sekolah-sekolah tidak lagi orang cakap tidak lagi yang tak pakai lagu tu lah, kena pakai lagu tu lah. Tu cerita dia. Okey, baiklah. Kita sudah dengar 11 soalan yang dijawab oleh Abang Acoy pada hari ini, dan kita semua dapat mempelajari benda baharu yang diceritakan oleh Abang Acoy kepada kita, dan kita telah masuk kepada pengakhiran untuk bicara santai pada hari ini. Okey, jadi berakhirnya soalan pertama pula. Berakhirnya soalan terakhir. Maka berakhirlah kita punya bicara santai pada hari ini. Tapi sebelum kita berakhir betul-betul, jadi boleh tak kami semua nak dengar sedikit lah rangkap lagu Flow 88 sedikit lah, tak kisah lagu apa-apa. Abang Acoy pendengarkan kepada kami. Okey, lagu rangkap Flow 88, lagu Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu, kambing bibi-bibi ala sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tu ke mana, buai laju-laju buai sampailah pokok sena, duitku beribu semua entah ke mana, memandang fasola tikam di tapak kakinya. Dah memang kau salah, ku tabu kau pun tak apa, rampung iseng sematilam. Itulah. Wah. Sangat-sangat sedap. Walaupun Abang Acoy bukan dia punya penyanyi sebenar, walaupun memang kita, tapi ada juga bakat dalam menyanyi tu juga. Mungkin lepas ni boleh dikembangkan lagi. Okay. Tak apa. Okey, jadi terima kasih banyak Abang Acoy atas kesudian meluangkan masa hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Kami semua doakan semoga Abang Acoy dan kumpulan Flow 88 terus maju, terus mempunyai karya yang berkualiti untuk diberikan kepada rakyat Malaysia. Jadi sebelum kita akhir, boleh tak kita adakan sesi bergambar sedikit? Jadi boleh. Rakan-rakan boleh buka kamera yang nak buka. Okey, Helmi tolong. Cakap 1, 2, 3. Baru ready. Okay. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih banyak Abang Acoy. Okay, sama-sama. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang menjemput saya. Maaf kalau ada menunggu lama. Saya minta maaf sangat-sangat. Apa-apa pun, nak tanya, korang kira kos penulisan ke apa? Apa untuk ni belajar? Ni untuk elektif Bahasa Melayu Lestari. So apa-apa pun semoga berjaya dalam apa yang korang pelajari, kos apa yang korang ambil. Semoga dipermudahkan lah. Apa-apa pun, terima kasih kerana jemput saya sekali lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Acoy sudi hadir atas jemputan yang kami minta, dan terima kasih juga untuk banyak perkongsian yang abang bagi untuk kami pada hari ini, dan kami semua doakan abang dan kumpulan Flow 88 berjaya untuk masa hadapan dan untuk bila-bila masa sahaja. Terima kasih. Amin. Terima kasih Abang Acoy. Okay, saya boleh keluar boleh Boleh. Okay, terima kasih semua. Semoga maju jaya. Amin. Terima kasih Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.